Jadi sampai wa qalat haitalak. Haita tu makna dia lebih kurang lah, mari kemari, jom. Atau aku dah siap ni untuk engkau, kau buatlah apa saja. Itulah kesimpulan makna daripada haitalak. Jadi setelah dia kunci pintu, ghallaqat, kunci serius kunci dia, barulah dia kata haitalak, kata perempuan ni kan. Terjemahan ni, setelah dia menemui Yusuf, serayalah dia berkata dengan penuh harap dan rayu. Haita ni penuh harapan, penuh rayuan dan godaan. Haitalak, marilah ke sini. Jadi bacaan tu, banyak-banyak bacaan tu, ada 7 tu. Ya, jadi makna dia ada hayyatu laka, atau atahayya laka, aku dah siap sedia untuk engkau. Atau bacaan biasa dia haitalak, mari, silakan mari, aku siap untuk engkau. Lebih kurang macam itulah ya. Kalau di tafsir Misbah tu, laksanakanlah apa yang aku perintahkan, atau inilah aku sedia untuk memenuhi keinginanmu. Jadi bacaan dia ada 7. Nama-nama imam yang baca ni pun ada saya tulis ni, dapat dalam tafsir Tabari. Haita, haiti, haitu. Jadi bacaan baris atas ada haita, haiti, haitu. Kemudian baris bawah pula hita, hitu. Kalau tu maknanya akulah. Kalau ta tu engkau. Bacaan bawah ada hita, hitu, kemudian ada lagi bacaan baris bawah dia hitu. Atau hikta. Jadi itulah yang dibaca saudara kita dari Afrika tadi. Mungkin dia belajar di Mesir agaknya. Balik kampung dia pamerkan bacaan tu dengan suara lagu Abdul Basit Abdul Samad. Jadi haita, haiti, haitu, hita, hitu, hiktu dan hikta. Makna dia lebih kurang macam itulah. Ta'al wa akbil, mari datang. Atau tahayyatu laka, aku dah siap untuk engkau. Mana-mana bacaan pun itu adalah ajakan untuk ajakan yang jelas. Kata Nabulsi, ajakan yang soreh, yang betul-betul jelas untuk melakukan maksiat, supaya Yusuf melakukan maksiat padanya. Jahat ya perempuan ni. Iyalah, Yusuf orang yang terhandsome di kalangan orang-orang lain. Kemudian hari-hari ada tengok di rumah pertumbuhan dia dari hari ke hari. Dan Yusuf pula alaihi salam dianggap sebagai budak kan, budak belian. Jadi apa disuruh tuannya, apa iyalah. Tak pernah dia mengingkari. Kemudian lagi ada diriwayatkan bahawa sang suami kurang sempurna. Nampak tu, bertambah-tambah apa dia. Punca perempuan ni berani buat macam ni. Kurang sempurna. Ya. Itulah perempuan. Kalau dah kata orang nafsunya lebih, nafsunya lebih daripada lelaki. Tapi sebagaimana saya sebut hari itu dalam Nabulsi, kehebatan Nabi Yusuf, boleh kawal dia punya nafsu
sehingga dia terlepas daripada jebakan dan rayuan wanita ini. Kata tafsir Al-Misbah, sungguh Yusuf tak menyangka situasi keadaan akan menjadi demikian. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala maknanya yang tidak pernah luput dari ingatannya. Ini Nabi Yusuf dari kecil lagi memang dah diajar oleh ayahnya, jadi dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menyelamatkannya, Allah Taala yang mewahyukan kepadanya pada suatu hari nanti dia menjadi orang yang hebat. Nasihat-nasihat ayahnya, keadaan-keadaan, cobaan-cobaan dia yang dilaluinya itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sebut gitu kan. Kita ni apa-apa keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan aku ni itu dia. Dia tak mau keadaan tu kita lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ihsan tu kan. Jadi dia tak nampak diri dia. Dia nampak Allah Taala. Dia berjaya keluar dari lubang dari telaga tu. Kemudian dibawa orang, diserahkan pula, dijual pula dengan macam tu cara dia. Semua dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak lekang ingatan dia tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil iktibarlah ni. Susah ke, senang ke, Allah Subhanahu wa taala aturan. Peraturan dia, takdir dia. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia nak dia buat. Jangan pakai kalau macam ni kan. Dah kita bincang hari itu. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tu, kekasih dia tidak pernah luput dari ingatannya. Kini tampil begitu jelas. Maknanya nampak jelas anugerah Allah sedemikian banyak pun muncul seketika dalam hatinya. Boleh jadi dia nampak juga di pelupuk matanya kebaikan dan jasa tuan rumah juga. Cuma jasa tuan rumah tu pun dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan rumah tu suami wanita itulah yang mengajak tu. Dan seketika itulah Yusuf berkata singkat, Ma'azallah. Qala ma'azallah. Tengok tu. Itu boleh menggegarkan aras tu. Yang macam perempuan hari tu kan. Yang lelaki nak usik dia tu. Aku dah kunci pintu semua. Ada lagi pintu tu buka tak? Ada pintu Allah. Pingsan lelaki tu nak pintu Allah. Yang ini perempuan ni tidaklah pingsan, tapi tambah naik gairah dia kan. Qala ma'azallah. Tapi kita tengok daripada sisi Nabi Yusuf. Qala, dia kata apa? Ma'azallah. Dan biasanya orang kata a'udzubillah, aku berlindung. Itu pun satu hal juga nanti ada saya baca dalam tafsir Tabatabai. Tabatabai ini orang Syiah, tapi tafsir dia masya-Allah. Yalah, kita tak ambil pahaman-pahaman dia yang Syiah tu, tapi dari segi sudut perkataan ada dia nukilkan cantik dalam tafsir Tabatabai. Nama dia pun lain Tabatabai. Jadi dia kata ma'azallah. Makna dia aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Kuasa, yang sentiasa bersama aku daripada godaan perempuan ni. Jadi kata Nabulsi, jawapan ni adalah jawapan orang ikhlas. Ma'azallah. Sungguh ikhlas. Itulah ihsan tu kan.
Dia nampak Allah terus. Aku berlindung dengan Allah daripada perbuatan ini. Tengok Nabi, kedudukan Nabi macam mana dia dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang mukmin pun, orang mukmin pun macam itulah. Apalagi nabi-nabi. Ma'azallah tu menunjukkan dekatnya. Itu maka ada ayat dalam surah Al-Furqan, ya, Al-Furqan 68. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat-sifat dia, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, bila berjalan di bumi ini lemah lembut, tidak sombong, dan seterusnya. Kemudian ayat 68 ni kata walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, sifat mereka lagi orang-orang beriman ni, dan mereka tidak menyeru, meminta pada selain Allah Tuhan yang lain, dan mereka wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, mereka tidak membunuh diri yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan kebenaran, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Sifat ayat ni bukan jangan berzina. Kalau jangan berzina tu maknanya orang mukmin tu memang nak berzina tapi dilarang jangan. Ini tidak. La yaznun, mereka memang tak berzina. Mustahil mereka berzina. Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman, la yaznun, mustahil. Jadi la yaznun tu berita ni lebih tajam daripada larangan. Tu saya kata gitu kan, kalau kita nak buat iklan-iklan, terima kasih kerana tidak membazir, kan? Tidak membazir, itu lebih tajam daripada jangan membazir. Itu cara bahasa. Jadi ini pun macam itulah. Jadi ibadur Rahman tu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang Rahman tu, salah satu sifatnya la yaznun, memang tak akan terlintas di kepala mereka berzina. Itu ibadur Rahman, manusia yang mukmin. Bagaimana pula keadaan anbiya, para nabi-nabi, memang tak terlintas di kepala sekalipun untuk itu. Jadi otomatik keluar, ma'azallah. Dia tak kata aku ni nabi, aku ni anak nabi. Itu kan tengok ke diri dia tu kan. Orang muhsin tu dia direct kepada Allah Ta'ala. Aku ni anak nabi. Apa lagi? Aku takut sama suami kau, takkan aku mengkhianati suami kau. Dia dah buat baik pada aku macam ni, aku takut. Nanti apa kata orang? Ini tak syok ni kan. Kita beramal, nanti apa kata orang? Dia bukan ingat Allah Ta'ala, tapi apa kata orang? Apa kata kamera? Tengok dulu kamera. Ada kamera tak jadi. Itu namanya wala yaznun. Ya. Jadi makna ma'azallah tu mustahil. Mustahil aku buat kerja tu kutuk ni. Ma'azallah. Jadi ma'azallah ni lebih tajam, saya baca yang tabah-tabah ini. Dengan berkata bahawa ajakan wanita itu di hadapannya dihadapi oleh Yusuf bukan dengan mengancam. Dia bukan mengancam, tidak juga dengan berkata aku takut kepada suamimu. Ni. Atau aku tak ingin mengkhianati suamimu. Dan lain-lain tadilah. Atau dia kata kesucian, kehormatanku menghalangi aku memenuhi ajakanmu. Tidak, dia tak pandang dirinya. Tidak juga dia berkata aku ni mengharap ganjaran Allah atau takut siksanya. Dia tak ingat pahala, tak ingat surga, tapi dia direct kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah keadaan manusia. Yang manusia biasa memang macam lah.
Dia kata kerana demikianlah tabiat manusia pada umumnya. Tapi Yusuf alaihissalam tidak begitu. Kerana tidak ada sesuatu di dalam hatinya kecuali Tuhan. Matanya tidak tertuju pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita katakan ihsan tu kan. Jadi bila kita berada sebagai hamba Allah yang dekat padanya, jadi dia tak nampak yang lain. Dia ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau mengabdikan diri pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Di mana saja. Di mana saja kita hidup, seakan-akan kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang, Allah marah, Allah lindungi, Allah beri nikmat. Itu yang payah tu. Kalau kita berhasil sesuatu pekerjaan atau satu rezeki, inilah hasil usaha aku lah ni. Itu yang keluar dulu. Dia tak kata alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, inilah kelebihan kebaikan Tuhanku. Cuba belajarlah tu, baca ayat-ayat tu. Hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Inilah nikmat Tuhanku. Jadi kita nampak Tuhan, kita nampak Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan ihsan. Maka nanti kadzalika najzil muhsinin, kan? Dan itulah tauhid. Tabai sambung lagi. Betul, itulah tauhid. La ilaha illallah. Itulah tauhid yang paling mantap. La ilaha illallah. Tak ada yang bagi kuasa, tak ada yang bagi yang melindungi, tak ada yang memberi nikmat-nikmat atau yang memberi musibah-musibah selain Allah. La ilaha illallah. Itulah tauhid. Itulah ihsan dari itu kan. Jadi ihsan tauhid tu memang mantaplah. Itulah tauhid yang murni, kata Tabai, yang dihasilkan oleh cinta ilahi, sehingga menjadikan dia lupa segala sesuatu, bahkan melupakan dirinya sendiri. Kan? Dia lupa diri dia. Sampai dia tidak berkata aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung. Ada aku lagi. Dari rayuanmu atau yang semakna dengannya. Seronok baca apa ni? Syiah ni. Ya, tapi tafsir dia mantap kadang-kadang. Saya singgah juga tu. Ya. Buku yang tak ada dalam Melayu. Kan kalau ada buku pula tuan kata pula ini Syiah ni. Yang fahamlah. Ada bahasa Inggeris. altafsir.com. Kalau yang pandai bahasa Inggeris, dua je lah, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Nanti tafsir ada Syiah, ada Syiah 12, ada Ibadiyah, ada tafsir moden, ada tafsir-tafsir lama, beratus juga tafsir. Jadi kita buka ayat 23 tu, kemudian pilih tafsirnya yang mana-mana itu. Memang hebatlah. Tak salah saya, program tu orang Kuwait yang buat. Ya? Bila-bila boleh buka, bila-bila boleh baca. Cuma ada alat lah, bahasa lah, bahasa Arab, nahwu sarabnya, dengan bahasa Inggeris lah. Saya bahasa Inggeris tak pernah buka lah, tapi ada situ, Arabic English. Ma'azallah, direct, perlindungan Allah. Maryam ketika dia malaikat datang kan, ni kata Tabai lagi ni, malaikat datang macam nak ganggu dia kan. Maryam kata apa? Qalat inni a'udzu birrahmani mink. Aku berlindung dengan Rahman. Aku berlindung dengan Rahman. In kunta taqiyya, kalau engkau orang yang baik, orang yang takwa. Jadi ada aku tu. Di sini tak ada. Polos saja macam tu. Bersih. Ma'azallah. Itulah kebahagiaan.
Saya baca dalam Nabulsi pula. Ulama membezakan antara sadab dengan sonang, dengan bahagia. Lazah, lazis, seronok dengan saadah, kebahagiaan. Kita tak tahu Kita ingatkan setiap keselesaan tu, keseronokan tu, itulah saadah, kebahagiaan. Rupanya ulama kata tidak. Kalau keselesaan, kesenangan, kepuasan tu itu datang bersama adanya melakukan syahwat. Kita katakan lazat kan, lazat. Lazat tu wujud atau senang, puas. Itu bila kita membuat syahwat. Tetapi saadah, bahagia, senang, tenang kerana meninggalkan syahwat. Kita puasa kan. Ini dah dekat puasa ni. Minggu depan tak ada dah Kita tinggalkan makan, minum bersama orang rumah siang hari bulan Ramadan. Macam mana rasa kita? Bila dah buka tu macam mana? Seronok gembira kita. Sebab apa? Kita dah meninggalkan syahwat. Dia jadi senang. Berbeza dengan puas, beza dengan lazat. Jadi lazat ni hasil daripada menikmati perkara-perkara yang diinginkan oleh syahwat, makan, minum, dan inilah hubungan seks ni. Katanya lagi, kalau engkau meninggalkan syahwat yang Allah tidak redha, Allah tak suka dengan tu, tas'ad, engkau akan bahagia ilal abad, selama-lamanya. Jadi kita mesti kena apa? Kena beringatlah bila ada kerja-kerja syahwat ni, kalau dia tidak redha Allah Ta'ala, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Tetapi kalau kita buat perkara-perkara syahwat yang Allah tak redha tapi kita buat juga, maka menyesallah selama-lamanya. Sebab kata orang apa? Sadap sesaat. Tapi bila dah habis syahwat tu, apa tinggal? Azab yang akan tinggal. Bila kita makan benda haram, atau makan kita beli dengan duit haram, sadap itu sekejap aja. Lepeh dari batang leher ni, apa nama ni, tokak ni, habislah. Yang tinggal apa? Azab ni. Janji Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita buat benda haram. Tetapi kalau kita tinggalkan syahwat makan, tinggalkan syahwat minum semasa puasa ni, lepas 30 hari tu, ada lagi terasa letih tak? Sebulan kita puasa tu, terasa ke letih pada malam raya tu? Sehingga ada yang perut dia bongkak, kecuali sakit lah gastrik. Adakah sakit-sakit lain yang mengancam kehidupan kita selepas kita meninggalkan syahwat makan minum selama sebulan? Tak ada. Kecuali sakit gastrik lah Gastrik ni kalau serius sangat boleh ninggalkan puasa boleh buka Bak kata pepatah Arab, ala rubba aklatin mana'at aklat. Ingatlah, ketahuilah, kadang-kadang ada sedikit makanan tu, kita makan makanan yang sedikit tu, tapi dia boleh menghalang makanan-makanan yang lain. Bila kita makan benda yang tak boleh, gula lah umpamanya kan, dia jadikan sakit kencing manis kan. Bila kencing manis banyak pun tak boleh makan.
Ya, nasi tak boleh makan, topung tak boleh makan, pisang tak boleh makan, botik solopnya pun tak boleh makan. Jadi kebahagiaan tu adalah dengan cara meninggalkan selera, meninggalkan syahwat. Jadi bila dah 30 hari puasa esok, tak ada kesan apa-apa pun tinggalkan syahwat ni. Tapi yang tinggal apa? Pahala dia, upah dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah tu. Ingatlah kalau nak buat jahat ke, nak makan haram ke, nak curi ke, nak mengumpat ke. Ngumpat sedap ni, syahwat tu. Ngumpat ceritakan kawan, macam kita lah yang tahu bab kawan tu kan. Ini ada lagi. Tapi lepas cakap tu apa? Tak ada apa. Bukan kita konyang pun. Tapi yang ada tinggal azabnya. Kita akan bayar cash semua amal ibadah kita, kasih sama kawan yang kita umpat. Jadi ingatlah segala apa yang kita nak buat yang haram tu, ingat dia akan selesai macam tu je. Sedap seminit, sedap sesaat kata orang. Lepas tu siksa yang berkepanjangan. Bagus apa ni? Gesaan apa ni? Peringatan daripada Nabulsi ni. Kemudian apa lagi dia kata? Innahu Rabbi. Ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Siapa Allah tu? Innahu Rabbi. Dia adalah Tuhanku. Rabbi. Dua terjemahan ni tuan Rabbi itu ada Tuanku. Tapi tak berapa kuat pendapat. Yang kuatnya Rabbi itu Tuhanku lah, Allahku. Sebab sebelumnya ada Allah kan, ma'azallah, sesungguhnya dia Allah tu lah. Tak ada kena-mengena dengan Tuhan dia. Tapi ada tafsir yang cakap, yang terjemahkan macam tu. Sebab ahsana maswaya tu diterjemahkan dengan suami perempuan tu, Al-Aziz tu. Sebab dia ahsana maswaya, dia yang telah membaikkan kedudukan aku. Sebagaimana bila dia boli Nabi Yusuf begitu kan, dia kata sama bini dia apa? Akrimi maswa, muliakan tempatnya di maswa itulah. Muliakan tempatnya, muliakan apanya, keadaan dia. Jadi tidak macam hamba-hamba biasa lah. Kalau hamba biasa ni tidur bawah apa tu, bawah pokok lah, tidur dapur kanan. Yang ini tidak. Akrimi maswah, wahai isteri, ini Yusuf, muliakan dia. Mungkin ada kaitan itulah, maka dikatakan innahu Rabbi ahsana maswai. Dia Tuanku telah mencantikkan, membaikkan, memuliakan kedudukan aku. Innahu Rabbi, aku berlindung pada Allah sebab dia Tuhan aku, Tuhan yang mendidik, yang membimbing aku. Rabba ni daripada masdar dia tarbiyah lah. Membimbing, mengasuh, mengasah, mengasih. Saya selalu terjemahkan tu kalau mendidik ni adalah mengasuh, mengasah, mengasih. Dia tak nak mengajar je. Jadi tarbiyah Rabbi tu daripada kata Rabbul Alamin tu. Yang mendidik, yang memperlakukan, yang menumbuh besarkan dan sebagainya. Jadi innahu Rabbi. Mengapa aku berlindung dengan Allah? Sebab dia adalah Rabbi, Tuhanku, yang memperlakukan aku macam ni. Membimbing, buat baik kepadaku dalam segala hal. Dia telah ahsana maswai, telah ahsan, membuat baik, memperlakukan aku dengan baik. Sejak kecil lagi kan, dah dikasih wahyu kan, kasih mimpi yang cantik-cantik. Ya, inni raaitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara, itu berita gembira betul tu. Kemudian ketika dia dibuang, boleh diselamatkan orang,
Telaga tu telaga buta yang tak ada kampung di situ, tak ada orang singgah situ. Ada pula orang musafir tersesat jalan. Tengok sepatutnya dia tak jalan situ. Tersesat jalan, singgah situ, dulu kan timbo. Dulu kan apa? Baldi. Itu bukan kebetulan. Itu bukan saja-saja, tapi memang Allah, peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah namanya ahsana maswai. Allah telah buat baik kepada aku. Kemudian diboli pula oleh orang bosan. Jadi tak mungkinlah aku mengingkari semua itu. Jadi apa namanya? Kalau kita ambil kepada diri kita lah. Siapalah kita ni dulu kan. Tapi dah dewasa macam ni, dah berangsur ketua, badan alhamdulillah sihat, walaupun bertungkat kan, boleh lagi ke masjid. Ada orang tu gagah perkasa, tapi pintu masjid tak tahu dari mana masuk. Kita ni alhamdulillah boleh tinggalkan syahwat kita duduk di rumah, makan pagi-pagi. Tapi bolehlah dapat nasi bungkus biji. Berapa bungkus bang? Tak seberapa. Tapi inilah duduk kita sini ni bermanfaat betul. Disirami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca pendapat-pendapat ulama. Jadi tuan-tuan, kita ambil ayat ni, apa saja nikmat, apa saja musibah, ingat pada Allah taala. Tuhan yang telah ahsana maswai. Kalau boleh hafal ya kalimat-kalimat ni. Innahu rabbi ahsana maswai. Takut pada Allah, mengapa? Sebab Allah dah banyak nikmatnya pada aku. Tengok dalam Sayyidul Istighfar. Apa kata Sayyidul Istighfar? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Tengok tu. Kalau perasan lah Sayyidul Istighfar tu. Abu ulaka. Aku mengiktiraf bi ni'matika alayya, nikmat engkau pada aku iktiraf. Banyak nikmat engkau pada aku. Wa abu bi dzambi. Tapi masa tu juga aku mengaku banyak dosa aku. Mantap taubat macam tu. Ya Allah, banyaknya nikmat engkau, tapi aku ni memanglah orang tak elok. Banyak juga dosa aku iktiraf dosa-dosa. Faghfirli. Ampunkan aku ya Tuhan. Samping nikmat-nikmat engkau yang begitu banyak, aku tetap derhaka pada engkau. Ampunkan aku ya Tuhan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang mengampunkan dosa ni melainkan engkau. Jadi nikmatilah. Cuma saya tak setujulah. Lepas sembahyang zikir tu, Allahumma anta rabbi kan. Selepas assalamualaikum, zikir yang Rasulullah buat, Astaghfirullah 3 kali. Assalamualaikum aja, Astaghfirullah. Minta ampun ya Allah, aku sembahyang tadi banyak kekurangan. Banyak aku lupa sama engkau walaupun dalam sembahyang. Banyak ingat dunia dalam sembahyang. Astaghfirullah. Macam itulah. 3 kali je. Yang zikir yang apa tadi tu, istighfar yang panjang tu, tahu ya, itu nanti lepas sembahyang atau sebelum sembahyang, antara dua azan dan qomat tu. Kalau ada masa, astaghfirullah. Sebelum kita sembahyang tu, kita minta ampun dulu, bersihkan diri kita dulu. Jadi itulah perkataan innahu rabbi ahsana maswai. Ingat ayat tu, hafalah tu balik kan. Apa-apa hal, innahu rabbi. Ma'azallah, kalau nak buat jahat, ma'azallah innahu rabbi. Aku berlindung pada Allah, dialah yang ngasih aku nikmat, ngasih mata, ngasih rezeki dan sebagainya ni.
ahsana maswaya. Dia telah elokkan kedudukan aku sekarang ni. Kemudian innahu la yuflihul zalimun. Las tak sampai nak banyak sangat ya. Sesungguhnya tidak bahagia, tidak beruntung orang-orang yang zalim. Jadi zina itu adalah satu kezaliman. Ya. Saya baca pada Nabulsi ini. Dia kata zalim. Zalim terhadap diri sendiri sebelum zalim pada orang lain. Zina menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Sebab dia terlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau buat benda tu mahjub, ya, apa namanya, maqtu', terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika dia tulis di situ daripada Anas bin Malik, seorang sahabat. Anas ni sebelum masuk masjid, ni Osman sedang di mimbar ni, sebelum masuk masjid, di luar sana dia tengok perempuan cantik. Oh, dia tengok tu betul lah, dia nikmati. Zina mata lah ni kan. Dia tengok perempuan cantik tu, kemudian dia masuk masjid. Osman kata apa? Adakah salah seorang kamu masuk ke masjid ni sedangkan kesan zina ada pada dua mata dia? Mimbar sedang mengajar lah ni, mimbar bukan sedang khutbah Jumaat. Cantik buangai. Masuk masjid tapi tadi ada masuk masjid tapi ada kesan zina di mata dia. Terkejut tu Anas bin Malik. Ini wahyu ke apa ni? Selepas Nabi Muhammad ada wahyu kau? Macam mana kau tahu? Macam tu lah lebih kurang kan. Maka Osman kata, lah, bukan wahyu. Ittaqu firasatul mu'min. Jaga-jagalah firasat orang mukmin. Orang mukmin ni ada firasat dia sebab apa? Dia melihat dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin ni pandangan dia tu, firasat dia tu ada betul. Dia nampak orang ni baik ke tidak. Jadi simahum fi wujuhihim kan, tanda-tanda mereka adalah berada di hadapan mereka, di muka mereka. Kalau baik, nampaklah baik. Kalau muka jahat, nampak muka jahat je lah. Jadi kita buatlah sentiasa kebaikan, cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya nampak muka kita ni bersinar, baik. Kita tak tahulah muka kita ni macam mana orang tengok kan. Kita tengok muka kita, comel lah bila duduk di cermin tu kan, tambah hijau, tambah merah kalau kaum wanita. Masa muda lah kot. Comel lah. Tapi orang-orang mukmin tengok muka kita tu lain. Jadi supaya muka kita tu berseri, dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran. Baca Quran biar pindah sinar Quran tu pindah ke muka kita. Kemudian zina ni juga zalim terhadap kehidupan manusia. Maknanya merusak kehidupan. Zalim kepada wanita tu. Wanita itu kalau ketahuan dia berzina, dia akan dicampakkan dari masyarakat. Saudara dia akan buang. Hiduplah dia bergelimang di tempat-tempat tak elok. Habis masa depan dia. Itulah kalau besok jumpa di akhirat besok. Hei jantan, dulu kau buat macam ni. Apa nak cakap kan? Dia tuntut di hadapan Allah. Aku dulu sepatutnya aku graduate. Kalau aku tak berzina gitu sama kau, kalau kau tak rogol aku jadi ibu pada 5-6 orang anak.
Yang satu doktor, yang satu engineer, yang satu tentera, yang satu jenderal dan sebagainya. Kalau kau tak buat benda tu pada aku, dia minta balik. Apa nak cakap masa tu? Orang yang dizina tu, kita zalim pada dia. Zalim pada masyarakat juga. Sebab apa? Sebab perempuan ni bila hamil dengan cara yang syarak, hamil syar'i, masyarakat akan gembira. Keluarga akan menanti-nanti kelahiran. Tapi kalau ada hamil tanpa syariat, orang benci. Dan anak lahir ni kadang-kadang buang. Siapa suka sama dia? Tak ada yang nyambutnya. Dibuang, buang dalam tong sampah. Kadang-kadang baik sikit, buang tangga masjid. pakai bakul, pakai bodong apa semua tu, pampers sebagainya sediakan ni. Jadi tuan-tuan, kata Nabulsi ni di apa ni, ratusan dan ribuan, bahkan banyak daripada itu anak-anak lahir dengan tidak perkawinan yang syarak, perkawinan yang sah. Dia kata dekat 1/3 rakyat atau masyarakat Eropah adalah anak-anak zina. Bayangkan, mereka inilah jadi tentera, mereka inilah jadi pemimpin. Cuma mana tak dia perang aja, dia bunuh aja orang. Sebab darah dia tu tak ada darah apa? Darah kasih sayang, tidak dibelai. Jadi dia ganeh aja. Kalau berkelahi orang macam tu, kalau bertumbuk orang, ya Allah, pasalnya sikit je. Dalam kereta, tunggu lampu merah. Yang seorang ni tengok, yang seorang pula tengok. Lama-lama berkelahi, tapi bergocoh udwal. Pasal tengok. Jangan, tuan-tuan, hati-hati ya. Kalau naik kereta jangan tengok-tengok orang. Tengok orang dia tengok pula kita, lepas tu berkelahi. Ada yang panas baran macam tu. Kalau di Eropah itu biasa. Jadi 1/3 rakyat Eropah tu, masyarakat Eropah tu adalah anak-anak zina. Saya baca dalam apa ni? Dalam tafsir dia. Saya ingatkan dia saja-saja je atuk ni. Dia memang selalulah ceramah ke Eropah, ke Amerika. Ingatkan saja-saja dia. Saya cari internet dalam berita. Saya dapat berita Arab News, New Arab Baru 18 April 2018. Memang dia cerita di Perancis saja 60% daripada kelahiran di Perancis adalah luar nikah. Semuanya hasil zina. Perancis, negara yang tertinggi perkawinan lahir anak tanpa perkawinan antara negara-negara Eropah. Ngeri Perancis. Alhamdulillah saya dah sampai sana. Memang percayalah saya tu. Memang ya Allah, tak tahulah nak ngomong. Di samping negara-negara lain. Negara-negara lain pun tak kurang daripada, lebih daripada 50%. Ya? Semua anak-anak tu adalah lahir luar nikah. Masa tak sempat. Tidak saya bacakannya. Ada Estonia 56%. Swiss, ya, Swedia bahasa Arabnya. Swiss 54.9%. Denmark 54%. Portugis 52%. Belanda 54%. Semuanya di atas 50% anak zina. Bayangkan tu kalau dikumpul semua tu, memang yang dikatakan 1/3. Jadi tuan-tuan, zina, dia menzalimi negara, menzalimi masyarakat umum, sehingga berlahirlah anak-anak zina yang tak ada kualiti, yang tak ada kasih sayang, yang ganeh, garang. Sebab
tak pernah jumpa kasih sayang seorang ayah, seorang ibu. Kita ni kan kalau beranak kan macam tu. Jadi macam itulah didikan. Kita didik anak-anak kita tu dengan kasih sayang, dengan ciuman, dengan timangan. Yang anak-anak zina tu siapa nak nimang sepah dia tong-tong sampah dapat nak sayang apa anak orang. Memanglah negara kadang-kadang dia tanggung semua ni. Ya, dia tanggung. Tapi jiwa dia tu kosong. Kumpulkan anak-anak zina tu dalam satu rumah lah, dalam serama kan. Tak akan dapat kasih sayang macam di rumah sendiri. Jadi masalahnya akan masa depan negara tu rosak, ya? Berperang ke sana kemari kan, tak ada peri kemanusiaan. Itulah tuan-tuan kaji kita, innahu la yuflihul zalimun. Zina tu adalah zalim, kezaliman tu mana-mana tak akan berjaya, tak akan buat tenang, tak akan buat bahagia. Kesimpulannya apa saja maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala samalah tu zalim lah tu. Mengapa maksiat ni dikatakan zalim? Sebab kita mendedahkan diri kita kepada azab Allah Taala. Zalim lah tu, zalimi diri lah. Bila kita zalim, bila kita buat jahat, maka kita akan diazab.